Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada minggu ini untuk meneruskan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu Bahasa Melayu Tahun 3, tema Kekeluargaan, Unit 2, Kejayaan Keluarga, tajuk Kita Boleh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari aspek tata bahasa, iaitu standard kandungan 5.1, memahami fungsi dan menggunakan gulungan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1, memahami dan menggunakan gulungan kata nama mengikut konteks, iaitu kata ganti nama. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dikira berjaya jika dapat menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog dengan betul. Mengenal pasti 5 jenis kata ganti nama untuk melengkapkan dialog dengan tepat. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu membaca dan memahami gambar. Baiklah, aktiviti kita pada hari ini membaca dan memahami gambar. Tajuknya, Kita Boleh. Baiklah, mari kita membaca dan cuba untuk fahami gambar ini. Baca bersama-sama cikgu. Nasri menyertai pertandingan membina model bangunan. Dia membina model itu dengan bahan terbuang. Baiklah, di sini terdapat situasi. Situasi ini berlaku di rumah. Situasi ini antara ayah dan juga Nasri. Mari kita baca dialog ini bersama-sama. Ayah, ini lakaran model yang hendak saya bina. Apakah pendapat ayah? Bagus idea kamu. Cuma di sini kamu perlu tambah ciri-ciri tradisional. Bolehkah kalau di situ saya menggunakan lidi? Di bahagian sana pula saya menggunakan penutup botol. Menarik idea itu. Para juri akan menilai model kamu berdasarkan kreativiti. Tentu mereka akan memberikan markah yang tinggi. Baiklah murid-murid, mari kita fahami dialog dan juga gambar ini. Dalam dialog ini mengatakan bahawa Nasri akan menyertai pertandingan membina model bangunan. Pertandingan bina model bangunan. Dia membina model itu daripada bahan terbuang. Daripada bahan terbuang tadi, dia bina model bangunan. Dialog antara Nasri dan juga ayahnya. Dia meminta pendapat ayahnya tentang lakaran modelnya. Ayah dia puji, mengatakan model dia ni cantik, idea dia bagus, cuma perlu tambah ciri-ciri tradisional dalam model bangunan ni. Nasri pun tanya lagi, adakah boleh kalau di situ dia mahu menggunakan lidi? Nampak dia tunjuk kan? Dia mahu menggunakan lidi. Di bahagian sana pula, dia mahu menggunakan penutup botol. Dia mahu gunakan lidi dan penutup botol. Dua benda ini merupakan bahan-bahan terbuang ni tadi. Ayah dia mengatakan bahawa idea itu amat menarik. Juri yang menilai model binaan ini berdasarkan kreativiti dan pasti mereka akan memberikan markah yang tinggi sekiranya model bangunan yang dibina ini menarik, kreatif, mempunyai ciri-ciri tradisional dan yang pastinya menggunakan bahan terbuang. Contoh bahan terbuang tadi apa? Botol, penutup botol, kertas,
Didi, dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan lagi. Kita teruskan dengan situasi yang kedua, iaitu di tempat pertandingan. Iaitu pertandingan membina model bangunan. Baiklah, mari kita lihat dan kita baca dialog ini. Dialog ini terdapat ruang kosong yang perlu kita isi. Mari kita baca dahulu dan kita cuba fahami maklumat ini. Tahniah Nasri telah berjaya. Ayah dia mengucapkan tahniah kepada Nasri. Ini Nasri. Terima kasih ayah, kejayaan usaha kita bersama. Nasri mengucapkan terima kasih kepada ayahnya dan mengatakan bahawa kejayaan ini usaha mereka sekeluarga. Mari kita ke restoran. Ayah belanja. Ada menjual makanan yang kamu suka. Baiklah, ayahnya mengajak Nasri dan ahli keluarganya untuk pergi ke sebuah restoran dan ayahnya akan belanjalah. Di sana ada menjual makanan kegemaran Nasri. Mari kita teruskan lagi. Aktiviti kita yang kedua iaitu mengenali kata ganti nama. Mengenali kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Terdiri daripada 1. Kata ganti nama diri ataupun singkatannya KGND, dan 2. Kata ganti nama tunjuk ataupun singkatannya KGNT. Mari kita teruskan lagi. Baiklah, kita akan mempelajari kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3. Kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga. Kita lihat kata ganti nama diri pertama, iaitu penutur atau orang yang bercakap. Penutur atau orang yang bercakap. Ini kitalah. Kata ganti nama diri kedua, pendengar atau orang yang diajak bertutur. Orang yang berlawanan, orang yang berdepan dengan kita. Kata ganti nama diri ketiga, pihak atau orang yang diceritakan halnya. Pihak atau orang yang diceritakan halnya. Dia tidak berada di sini. Baiklah, mari kita lihat satu per satu. Kata ganti nama diri pertama menggantikan nama diri orang yang bertutur. Contohnya, murid-murid boleh lihat dan baca. Contohnya, aku. Aku ini tunggal. Tunggal ini bermaksud satu. Satu ya. Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan, iaitu menunjukkan keakraban. Aku. Kata ganti nama dia pertama, aku. Kita guna apabila bercakap dengan kawan biasa. Kawan yang rapat ataupun apabila kita berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa kita, kita menggunakan kata ganti nama diri aku. Yang kedua, saya. Saya ini juga kata ganti nama diri tunggal. Tunggal yang bermaksud satu. Dia digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam situasi rasmi. Saya. Nama saya Nur Razimah binti Muhammad Yaman. Saya ini dia lebih kepada situasi rasmi. Baiklah, yang ketiga hamba. Hamba ini juga tunggal iaitu satu, digunakan untuk membahasakan diri pada zaman dahulu. Mereka menggunakan kata ganti nama diri hamba yang merujuk kepada diri mereka pada satu ketika dahulu. Patik juga tunggal iaitu satu, digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja ataupun sultan. Apabila berhadapan dengan raja ataupun sultan, mereka menggunakan kata ganti nama diri patik. Patik menjunjung perintah tuanku sultan. Okay, itu contohnya. Seterusnya beta. Ini juga tunggal. Digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Raja dia menggunakan kata ganti nama diri beta. Beta mahu
penduduk kampung Sentosa diberikan bantuan bekalan makanan. Itu contohnya. Terusnya kami, iaitu jamak. Dia lebih daripada satu. Tunggal tadi satu, jamak ni lebih daripada satu. Digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kami, contohnya saya dengan kawan saya bercakap dengan cikgu. Cikgu, kami mahu pergi ke bilik kesihatan. Contohnya macam tu. Seterusnya kita juga bermaksud jamak iaitu lebih daripada satu. Digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Kita akan pergi ke Kedah pada minggu hadapan. Okey, itu contohnya. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua iaitu menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Orang yang di depan kita. Okey, mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, anda. Anda ini boleh jadi tunggal dan jamak. Digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Anda diminta untuk berdiri tegak dan menyanyikan lagu Negaraku. Itu anda. Seterusnya, awak. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Awak tinggal di mana? Apa yang awak makan sebentar tadi? Okey, yang ketiga, engkau. Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga, iaitu engkau. Engkau tinggal di mana? Ataupun engkau pergi sekolah pada pukul berapa? Macam tu. Itu engkau. Pada Tuhan juga kita gunakan kata ganti nama diri engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Ampunilah segala dosaku. Macam tu. Okey, kita gunakan aku dan engkau kepada Tuhan juga. Seterusnya, tuan hamba. Tuan hamba ini tunggal. Digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Jika kata ganti nama diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti tuan hamba sebagai kata ganti nama diri yang kedua. Okey, macam ni. Hamba. Hamba ini satu kata ganti nama diri yang pertama tadi. Hamba. Orang di depan kita, kita berbual dengan dia, kita mesti panggil dia tuan hamba. Hamba ini hanyalah orang yang miskin. Tidak seperti tuan hamba yang merupakan pedagang yang amat kaya. Contohnya macam tu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tuanku, iaitu tunggal. Digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Tuanku. Kita bercakap dengan sultan. Kita tak boleh panggil dia awak, kamu, engkau. Kita panggil dia tuanku. Patik memohon agar tuanku dapat meluluskan permohonan yang telah pun Patik minta. Okey, macam tu. Seterusnya, kalian. Kalian ini jamak. Ini lebih daripada satu kalian. Digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Saya mahu kalian mendengar peraturan ini dengan teliti. Okey. Contohnya macam tu. Terusnya, kamu. Iaitu dia boleh jadi tunggal dan juga jamak. Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Kamu. Saya, kamu. Kamu mestilah memakai baju berwarna kuning pada hari perkahwinan dia nanti. Okey, contohnya macam tu. Okey, seterusnya kata ganti nama diri ketiga iaitu menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya. Kata ganti nama diri ketiga, orang ni tiada di sini tapi kita bercakap tentang dia. Contoh yang pertama, baginda iaitu tunggal satu. Digunakan untuk putera dan puteri raja, raja atau sultan. Yang kedua, beliau. Beliau ini tunggal. Digunakan untuk orang yang kita hormati. Misalnya, ibu bapa, guru dan
pemimpin. Seterusnya, dia dan ia iaitu tunggal digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Dan yang terakhir, mereka iaitu jamak lebih daripada satu. Digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Mereka merupakan murid-murid tahun 3 Ibnu Sina. Itu contoh ayat dia. Seterusnya, kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua. Kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Kita lihat yang pertama, kata ganti nama tunjuk umum. Merujuk kepada benda, orang atau binatang. Contohnya, ini, itu. Yang kedua, kata ganti nama tunjuk tempat merujuk kepada tempat. Sini, situ, sana. Awak mari datang ke sini. Buku itu terletak di situ. Kamu jangan pergi ke sana kerana bahaya. Seterusnya, aktiviti kita yang ketiga, menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog. Baiklah, dialog tadi yang telah pun kita baca dan kita juga dah mengenali kata ganti nama. Seterusnya, kita lengkapkan dialog ni tadi. Baik, mari kita baca sekali lagi dengan jawapan yang telah pun disediakan. Tahniah Nasri, kamu telah berjaya. Terima kasih ayah. Kejayaan ini usaha kita bersama. Mari kita ke restoran itu, ayah belanja. Di sana ada menjual makanan yang kamu suka. Baiklah, dialog ini telah pun lengkap dengan kata ganti nama. Kita teruskan lagi. Aktiviti yang keempat iaitu mengenal pasti kata ganti nama dalam teks. Baiklah, di dalam teks yang kita telah pun baca dan fahami tadi, cikgu telah senaraikan kata ganti nama yang terdapat daripada teks tadi. Kata ganti nama diri pertama iaitu ada saya dan kita. Kata ganti nama diri kedua ada kamu. Kata ganti nama diri ketiga ada mereka. Kata ganti nama tunjuk umum ada ini dan itu. Kata ganti nama tunjuk tempat ada sana, situ dan sini. Baiklah, kita teruskan lagi dengan aktiviti yang kelima iaitu murid-murid perlu jawab latihan di dalam lembaran yang telah cikgu sediakan sebagai aktiviti pengukuhan untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu ini. Baiklah murid-murid, kita jumpa lagi di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.